Assalamualaikum. Kak ni live and live dari Restoran dan Catering Bandar Baru Selayang, Rumput Selera Bandar Baru Selayang. Hari ni Kak nak habiskan yang kita dah sambung cerita ya. Kenapa Kak ni gigih sangat nak bercerita tengah-tengah orang lunch ni kan. Kak ni suka bercerita time staff Kak ni turun makan, dan Kak ni suka cerita time orang tak ada. Dan Kak ni ada satu perkara yang bila orang asyik tanya Kak ni macam mana Kak ni berurusan dengan VIP, bagaimana Kak ni berurusan. So Kak ni ceritalah Kak ni buat begini, tapi rupanya ada benda yang daripada kecil yang memang jadi makanan Kak ni dari kecil. Bukan makan tengah hari, makanan minda. So sementara you all tengah makan-makan tengah hari tu, bolehlah sambil-sambil tu dengar sambil Assalamualaikum Ina Zulkifli. Saya ada pula ni apa nama ni? Mask ni, mask baru. Nampak ni, denim mask. I have a few mask yang ni saya suka sebab boleh pakai buang. Dan dia nice nice color. Saya ada ni designer famous designer baju lah. Kudin punya baju. Dia buat baju, sekarang dia buat mask juga kan. And I have my staff bagi ni. Dia buat unboxing pula. My staff bagi ni. May you receive the greatest of joy and everlasting bliss. You are a gift to yourself and you deserve the best of everything. May Allah bless you with all the happiness. Ni staff saya nama Erin, dia bagi sebab dia malu bos dia pakai mask yang warna biru biasa. Apa saya tak malu pun, tapi dia bagi saya mask Jovian Mandegi. Smart kan? Mas ada bling-bling lah kan. Dia bagi saya mas ni. Okay. Dengan siap ada ni. Cantik. Kadang-kadang saya macam terharu bila ada staff yang memberi kita hadiah kan. It's very macam mana? Heartwarming. Okay. So, kita nak cerita. Saya macam, kalau saya tak habiskan cerita ni kan, saya rasa macam saya dah janji untuk cerita macam mana saya deal dengan VIP. So fundamental ni you all kena tahu dulu. Fundamental of dealing with people, with VIP, with anyone. Sebab tu bukan orang sales je. This is a book yang orang sales memang guna, tapi kita boleh guna dalam apa sahaja urusan kita dengan manusia, dengan husband and wife, dengan staff, dengan keluarga mertua, dengan kawan-kawan. So, hi Gotonshin, hi Sazlina Azwa Elin. Okay. Ini satu yang best cerita ni. This topic is very best. Dan ini benda yang Kak ni buat. Kak ni guna teknik ni sahaja dah banyak dah win. I will tell you the story macam mana saya memulakan perbualan saya dengan Tuanku Permaisuri Agong. I started my conversation with this technique. Bukanlah kata teknik, tapi sebab dia jadi saya punya makanan saya untuk berurusan dengan orang. Jadi saya sentiasa buat benda ni. This is a story yang dia kata, dia cerita tau. Ada satu kelas, dalam satu kelas dia kata ada study dia kata kenapa isteri-isteri lari daripada suami, kenapa isteri-isteri lari dari suami. Kenapa tapi bukan saja isteri lari pada suami pun lari pada isteri. Kenapa? Ada satu benda yang membuatkan suami isteri lari. Tiba-tiba dah cerita hubungan suami isteri pula. But I will come to that later. Dia sebab kita kekurangan menghargai. Kurang menghargai.
Itu cerita dia. Kita kurang menghargai. Jadi macam mana nak buat dia. Ini sambil-sambil kita pun semua orang belajar lah. So kita selalu ambil tak indah, take for granted. Kita punya spouse, kita punya suami, kita punya isteri, kita punya anak-anak, kita punya apa yang Allah dah bagi kat kita. Kita selalu take for granted, orang kata. Kita tak hargai, kita tak appreciate. So dia ada satu cerita. Ada dalam satu kelas ni, satu orang tu dalam kumpulan tu, dia cakap lah, dia kata dia ada satu program self-improvement. Macam satu kelas untuk memperbaiki diri lah. Lepas tu dia ada assignment. Jadi dia kata dalam assignment tu, si isteri ni masuk kelas tu. Kelas tu nama kelas memperbaiki diri. Jadi interesting tau. Lepas tu isteri dia cakap, tanya suami dia, tolonglah, dia kata, abang senaraikan saya, bantu saya senaraikan benda-benda yang boleh buat saya jadi isteri yang lebih baik. Boleh ke korang buat macam tu? Dia buat macam ni. Dia kata, bang, tolong bagi senarai apa perkara-perkara yang boleh buat saya jadi isteri lebih baik. So dia kata, suami ni pergi kelas, dia kata dia terkejut. Dia pergi dekat kawan-kawan dia kata, saya terkejut betul. Isteri saya suruh saya senaraikan benda-benda yang boleh buat dia jadi lebih baik. Kan? Sebenarnya dia suruh senaraikan 6 perkara. Dia kata, suami dia kata, sebenarnya 6 perkara itu senang je. Suruh senaraikan 1000 benda pun dia boleh. Tapi dia kata, isteri saya pun boleh buat macam tu. Isteri saya pun boleh senaraikan 1000 perkara yang boleh buat bagi tahu yang saya ni macam mana nak jadi suami yang lebih baik, kan? Tapi suami dia bijak. Suami dia kata, okey, nanti abang fikirkan. Bagi abang sampai esok pagi. Bagus juga. Suami ni dia berfikir, tahu. Lepas tu, bila dia sampai kat rumah, besok pagi dia bangun. Dia buat apa? Dia dah fikir ni, suami dia dah fikir. Dia buat apa tahu? Dia pergi dekat kedai bunga. Ni Mak Saleh tu lah kan. Dia pergi kat kedai bunga. Dia beli 6 kuntum ros. Dia beli 6 kuntum ros. Dan dia tulis dekat isteri dia, abang, hai, waalaikumsalam Aziz dan Munira, hai Zazul Hisham. Ni cerita suami isteri pagi ni, tengah hari ni. Santapan tengah hari nama dia. Ini nota suami dia, bunyi dia macam ni. Dia kata, abang tak dapat nak fikir pun 6 perkara yang boleh buat abang abang nak ubah sayang. Cakap yang tu. Abang sayang macam mana sayang sekarang. Gitu ayat dia. Tak pandai pula kat ni nak bagi kata-kata pujangga. So, dia cakap macam tu je kat isteri dia. Jadi isteri dia pun pergi kelas. Tapi yang bestnya, bila suami dia balik petang tu, tahu tak siapa yang dekat pintu? Isteri dia sambut dengan air mata. Isteri dia kata, terima kasih. Isteri dia rasa seronok. Rasa muka suami isteri dia lain lah. Rupanya isteri dia cerita. Isteri dia kata, bila masuk kelas, semua orang bentangkan perkara-perkara yang boleh buat dia orang improve. Ni suami-suami kawan-kawan dia bagi tahu ini perkara-perkara yang boleh buat dia improve. Tapi bila isteri dia pula cakap, suami saya kata
dia tak dapat nak senaraikan benda yang boleh buat dia improve. Sebab dia suka saya macam mana keadaan saya. Dia suka siapa saya. Dan rupanya kawan-kawan dia dalam kelas dia semua datang. Dia kata, ya Allah, itulah perkara paling seronok ni dia dengar. Bestnya suami dia. Seronoknya dapat suami macam tu. Macam itulah ceritanya. Barulah isteri dia faham the power of menghargai ni. Kesan dia bila dia menghargai, dan si suami tu pula sangat lega. Dia kata, nasib baiklah saya tak senaraikan. Dan kerana dia berfikir, kan? Itulah cerita macam mana orang bila dia tidak kata, dia kata-kata dia hanya sikit je, dia tak puji. Dia kata dia suka je. Macam mana you macam ni, saya suka je. Itu pun satu penghargaan yang sangat hebat untuk seorang isteri. Hebatnya. Aku pun dapat, ada suami cakap macam tu pun bestnya rasa, kan? So, cerita ni buat kita berfikir. Dia kata siapa ni? Alfred Lunt ni, buku ni banyak orang-orang dulu 1937 punya orang-orang. Dan buku ni masa tahun 1980-an pun dah berpuluh juta kopi. Sekarang tak tahulah berapa puluh juta kopi lagi dah di-print. Sebab ini adalah buku How to Win Friends and Influence People. Macam mana nak memenangi hati kawan-kawan dan macam mana nak mempengaruhi orang. So inilah buku yang Kak Ni ada dekat dalam simpanan Kak Ni, yang Kak Ni ceritakan. Dan Kak Ni rasa ini membentuk diri Kak Ni dari dulu sampai sekarang. Yang ni nak baca balik untuk kita ingat. Dan kalau lah anak-anak Kak Ni dapat dengar apa yang Kak Ni cerita, alhamdulillah. Dia jadilah satu kenang-kenangan kalau Kak Ni tak ada esok. So dia kata macam ni, Alfred Lunt ni adalah seorang pelakon yang hebat tahun 1930-an dulu. Dia punya cerita dia Reunion in Vienna. Dia kata Taat ni dia pelakon lah. Dia kata tidak ada apa yang saya perlukan sebagai nourishment, sebagai macam vitamin lah, selain untuk semangat, selain daripada kata-kata semangat tu. Itu je yang orang perlukan untuk bagi semangat. Kata-kata semangat dari orang. So kita ni bagi vitamin untuk badan. Untuk anak-anak kita, kita bagi vitamin. Hai Sis Elmira, salam Jumaat. Untuk anak-anak kita, kita bagi vitamin. Untuk kawan-kawan kita, kita bagi makan. Untuk staff-staff kita, kita bagi gaji. Tapi kita jarang bagi vitamin untuk semangat, untuk minda dia, untuk semangat lah dia, untuk keyakinan diri, self-esteem dia. Kita bagi nasi, roti, bagi anak-anak kita ada tenaga. Tapi kita lupa nak bagi kata-kata penghargaan. Kata-kata penghargaan dia kata yang akan mereka nyanyikan dalam memori dia, dalam memori anak-anak kita. Macam muzik setiap malam bila dia keseorangan. Macam muzik bila setiap kali dia bangun pagi. Dia adalah kata-kata semangat dan kata-kata yang buat dia confident. Yang buat dia sebelum tidur dia rasa diri dia confident, dia rasa diri dia apa dia panggil? Dia rasa diri dia good enough. Untuk anak-anak, untuk suami, untuk siapa saja. Jadi dia kata
Ni ada cerita. Ni cerita betul Dia kata dalam satu cerita, nama seorang ni Paul Harvey. Ni orang famous, you akan kenal dia siapa. Paul Harvey, walaupun ni tahun 1930-an dia dalam satu talk show radio, dia cerita macam mana satu penghargaan yang sangat jujur yang merubah hidup dia. Satu penghargaan yang tersangat jujur yang mengubah hidup dia sampai di akhir hayat lah. Dia kata beberapa tahun dulu ada seorang cikgu di Detroit minta Stevie Morris tolong. Dia kata, Stevie Morris, tolong cikgu cari tikus. Zaman dulu tikus mengata-kata dalam kelas katnya kan. Cari tikus tu hilang dalam kelas. Kenapa cikgu tu cari Stevie Morris dan bukan orang lain? Stevie Morris ni sebenarnya dia seorang yang buta dalam kelas tu. Tapi cikgu dia menghargai Stevie sebab dia tahu Stevie ni ada telinga yang sangat tajam yang replace dia punya mata yang buta tu. Jadi Stevie tu untuk pertama kali ada orang yang jujur menghargai talent yang dia ada, bakat yang dia ada. Dan sampai sekarang perbuatan cikgu yang jujur menghargai bakat yang dia ada tu yang menjadi titik tolak dia menjadi orang yang sangat hebat selepas tu. Dia menyanyi-nyanyikan penghargaan cikgu tu sentiasa. Dan tahu tak dia tu siapa? Stevie Morris tu telah menjadi seorang penyanyi yang terkenal dan menukar nama stage name dia kepada Stevie Wonder. I just call to say I love you. Itulah Stevie Wonder. So dia kata hanya kerana seorang menghargai. Itu yang Kak Ni buat bila dengan staff-staff Kak Ni. Kak Ni ada perkara yang dalam setiap diri staff tu yang Kak Ni appreciate, yang Kak Ni rasa bakat tu hebat dalam diri dia. Sebab saya selalu rasa setiap staff saya, walaupun dia cuci pinggan, walaupun dia pembantu tukang masak, walaupun dia waiter, walaupun dia cashier, setiap dari seorang tu saya ada satu rasa yang dia akan jadi hebat. Saya selalu kata, you boleh jadi orang yang hebat, you ada satu talent. Selalu saya kata-kata begitu. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab orang cakap dekat saya macam tu. Dulu saya belajar di luar negeri, waktu saya umur Kak Ni umur darjah 3, darjah 4. Mak Saleh dulu-dulu kat sana, dia suka bagi kata-kata yang sedap anak-anak dengar tau. Oh, you so good, you amazing, you are amazing, you are a genius. Walaupun Kak Ni tak genius waktu tu, tapi cikgu tu kata you are a genius, dia kata macam tu. Jadi bila seorang guru tu dengan jujurnya macam appreciate sangat anak murid dia, Kak Ni pun rasa Kak Ni seorang yang genius waktu tu. Jadi Kak Ni confident. Tapi dia ada beza dia kata dia ada beza jujur memberi penghargaan dengan membodek. Dia kata ada beza. Bukan maksudnya dia kata I'm not suggesting flattery. Saya tak mencadangkan bodek. Bukan bodek. Dia bercakap satu cara hidup yang baru. Yang cara baru yang untuk menghargai orang secara jujur, mengeluarkan kata-kata penghargaan pada orang tu supaya orang tu ingat kata-kata tu sampai akhir hayat dia, sampai kita dah tak ada pun dia boleh ingat. Ingat tak semalam hari tu Kak Ni cerita pasal Tan Sri Azman Hashim, seorang billionaire yang kata kat Kak Ni, you are great, I know a good person when I see one. Tu ayat dia juga. So kata-kata itu sampai sekarang terngiang-ngiang Kak Ni.
Dan sampai sekarang dia tahu tak Kak Ni ingat kata-kata dia? Dia pun tak ingat, Kak Ni rasa. Tapi Kak Ni ingat kata-kata dia. Kak Ni jadikan tu sebagai satu semangat. Dan itu buatkan Kak Ni bila jumpa dengan Tan Sri Azman Hashim, Kak Ni akan nak bagi yang lebih bagus pada dia, nak present yang best pada dia. Sama juga cerita Kak Ni dengan Tuanku Kedubawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Permaisuri Agong. Waktu Kak Ni berjumpa dengan Tuanku Permaisuri Agong, Kak Ni rasa memang kita tak cukup kuat lah. Siapalah kita. Tapi pada waktu tu Kak Ni memang kena serve dia. Sebab memang dialah VVIP. Dialah orang yang the royal VIP yang kita kena serve. Jadi Kak Ni rasa apa? Kerana Kak Ni agak confident yang Kak Ni hebat dan genius tu kan. Kak Ni rasa best. Jadi bila Kak Ni berdiri dekat tepi dan dia sedang makan. Waktu tu sembahyang Jumaat. Waalaikumsalam Naboin. Ni orang yang sedang buat live, nak belajar baru buat live ni kan. Eloklah join. Macam mana nak buat confident nak buat live ni kan. Tuanku Permaisuri ni dia kata kat Kak Ni. Bukan. Waktu tu sembahyang Jumaat. Lepas tu dia panggil Kak Ni kat tepi. Semua yang lelaki-lelaki dah pergi sembahyang Jumaat. Adalah beberapa pemain alat muzik baru habis main alat muzik dan diorang makan. Tapi pada waktu tu dah nak khutbah Jumaat tau. Dia nak khutbah Jumaat, Kak Ni pun bercakap pula kat sini. Jadi selepas pada tu tahu apa? Dia panggil Kak Ni, tuanku panggil, dia kata tolong bagi tahu diorang suruh pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu bila tuanku panggil Kak Ni pun angkat sembah macam ni, tuanku tolong pergi suruh yang lain tu pergi sembahyang Jumaat cepat dah khutbah Jumaat. Baik tuanku. Lepas tu pergi kat diorang, Kak Ni kata tuanku minta pergi sembahyang Jumaat je lepas ni. Dia orang tengah makan, dia orang kata ya, dia orang tengah cepat-cepat makan. Okey. Lepas tu Kak Ni pergi balik dekat tempat Kak Ni dan Kak Ni tunggu tuanku berbual-bual dan masih bersantap. Kita tengok Kak Ni berdiri. Ini adalah orang yang a great person. Cara orang hebat berurusan dengan orang. Mereka yang hebat ni pun macam mana dia orang ni boleh bagi impact pada orang-orang. Patutlah dia orang ni hebat. Dia bukan hanya kerana dia seorang Permaisuri Agong, tapi Kak Ni boleh rasa dia memang seorang yang hebat. Sebab tu orang sangat suka dengan Tuanku Permaisuri Agong kita, betul tak? Kan? Dia panggil Kak Ni. Dia kata, "Mai sini." Dia kata. Lepas tu Kak Ni pergi lagi, "Ampun tuanku." Dia cakap. Lepas tu dia tanya. Waktu tu Kak Ni mengandung. Kak Ni sebenarnya lagi beberapa minggu aja dah nak bersalin diu. Tahu? Jadi dia datang. Dia tanya Kak Ni, "Berapa bulan dah ni?" Dia tanya, "Berapa bulan dah ni?" Kak Ni pun kata, lagi berapa minggu tuanku? Lagi 2 minggu diu." 2 minggu? Saya nampak macam dah turun je ni. Tak usah berjalan-jalan dah lah, dia kata. Ya tuanku. Tapi Kak Ni beranikan diri. Kak Ni tak ingat macam mana Kak Ni first intro bercakap dengan dia. Tapi lebih kurang macam ni. Kak Ni beranikan diri, Kak Ni puji dia. Memang sebab apa? Sebab Kak Ni seorang yang susah nak dapat anak. Anak yang pertama, Kak Ni kahwin umur 25 tahun. Umur 25 tahun, umur 26 tahun Kak Ni dah buka rumpun selera. Sekarang Kak Ni umur 45. 45 tahun, 19 tahun dah buka rumpun selera ni. Umur 26 tahun dah buka rumpun selera. Umur 25 tahun Kak Ni berkahwin. Tapi Kak Ni dapat anak sangat lambat. Kak Ni dapat anak pada umur 31 nak masuk 32 tahun. So hampir 7 tahun Kak Ni menunggu nak dapatkan anak. Jadi Kak Ni dapat anak yang pertama, nama dia Aidil Al-Kashaf. Lepas tu Kak Ni dapat anak yang kedua 7 tahun selepas tu. Akid Akasih 7 tahun. Dan yang baru-baru ni masa Tuanku Permaisuri Agong pegang perut Kak Ni tu, itu anak ketiga Kak Ni yang setelah 7 tahun juga Kak Ni tunggu untuk dapat. Sebenarnya Kak Ni taklah tunggu sangat, tapi Allah beri pada waktu tu, pada waktu umur Kak Ni 44 tahun. Jadi Kak Ni tahu sebab Tuanku adalah seorang juga yang susah nak dapat anak.
Dan dia ada satu yayasan yang membantu orang-orang couple yang susah nak dapatkan anak. Dia bantu sebab dia tahu kesusahan orang-orang. Nak apa perasaan orang yang susah dapat anak. Dia ada satu yayasan yang Kak Ni rasa Kak Ni faham kenapa dia buat. Sebab dia sangat menyelami orang-orang yang susah dapat anak. Jadi Kak Ni kalaupun Kak dapat rasa, Kak Ni memang nak cakap Kak Ni sangat berterima kasih pada orang seperti tuanku yang memahami orang-orang yang tak dapat anak macam kita. So Kak Ni cakap, tuanku, ni ayat yang pertama Kak cakap, tuanku, izinkan Patik bercakap. Tuanku tahu yang ini, saya ni dah umur 45 tahun tuanku. Anak yang pertama 7 tahun baru Patik dapat anak. Dan kemudian anak kedua 7 tahun lagi Patik dapat. Yang ini yang ketiga tuanku, lepas 7 tahun lagi Patik dapat. Lama susahnya nak dapat. Ya tuanku. Jadi Patik rasa admire sebenarnya apa yang tuanku buat. Bantu orang yang susah dapat anak itu sebenarnya you are my idol. You are someone yang I look up to. Sebab tuanku memang memahami orang yang tak dapat anak. Ya ke? Ya betul. Lepas tu dia berbuat. Start daripada Kak Ni puji. It was a sincere appreciation. Maksudnya penghargaan Kak Ni rasa puas hati dapat mengucapkan terima kasih pada tuanku yang memang menghargai orang yang susah nak dapat anak. Kak Ni faham. Kak Ni faham macam mana bila susah dapat anak tu apa perasaan. Memang kita nampak cool, tapi kita naklah kalau boleh dah ada rezeki. Tapi belum ada rezeki lagi kan. Jadi Kak Ni faham. So bila Kak Ni tahu, tengok dia fight, tengok dia membantu orang-orang ni, jadi Kak Ni macam memang admire lah. Dan Kak Ni rasa puas dapat bercakap dengan dia, dapat meluahkan apa penghargaan Kak Ni pada dia, pada tuanku. So itulah permulaan Kak Ni boleh berbual dan berbicara bersemuka. Tapi pada waktu tu sembahyang Jumaat, jadi fotografer dan videografer Kak Ni seorang pun tak ada, sebab semua sembahyang Jumaat dah tak dapat merakamkan detik tu. Tapi apa yang tuanku cakap pada Kak Ni akan sentiasa Kak Ni ingat dan akan sentiasa lekat dalam hati Kak Ni sepanjang hayat. Jadi Kak Ni faham. Bila dia kata, bila kita bercakap pada orang, appreciation yang buat orang tu akan ingat kata-kata kita sampai akhir hayat dia. Walaupun dia lupa, walaupun tuanku dah lupa, Kak Ni tak akan lupa. Sebab tu nak jadi orang hebat, kita kena cakap perkara yang best, kata-kata yang best untuk orang tu. You are great, you are amazing, you are a genius. Kita cakap benda tu. Baru Kak Ni faham kenapa Mak Saleh suka sangat puji kan. Wow, amazing. Dia kata, hebatnya. Macam tu lah. Kenapa kita kena puji orang. So dia kata, kalau kita membodek, ni kita balik, kita bodek. Kalau kita bodek, orang akan dapat tangkap kita bodek. Kalau kita bodek, orang akan tangkap. Sebab kita ni sepatutnya dah expert dah dalam hubungan manusia. Kita boleh tahu orang tu kalau orang tu membodek. Kak Ni tak guna, tak berapa gemar orang yang membodek. Kak Ni tak berapa gemar. Tapi kita boleh tahu bila ia itu penghargaan yang jujur, yang ikhlas dari hati. Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson ni pun ni orang yang ikon juga, kan? Dia kata, use what language you will. Pakailah apa pun bahasa you nak. You tak boleh kata perkara yang bukan diri you. You tak boleh. Kita akan bercakap benda tu yang diri kita. Tu dia kata. Sebenarnya membodek tu adalah membagi tahu orang tu. Itu membodek. Apa beza bodek dengan membagi tahu penghargaan yang jujur? Ini beza dia. Dia kata membodek tu bagi tahu orang tu sebiji apa yang orang tu fikir pasal diri dia. Bukan pasal orang lain fikir pasal dia, pasal diri dia. Apa yang dia nak dengar. Itu bodek.
nak bodek bos. Bos hebat lah bos. Bos tu memang bijak kan bos ni. Bos tu kata memang aku bijak. Memang aku. Dia nak dengar itu membodek. Gitu. Tapi kalau sincere appreciation, penghargaan yang jujur, dia lain. Dia akan kata daripada hati dan kita akan tahu. So dia kata sebenarnya 95% kita ni berfikir, kita bukannya kita berfikir pasal masalah banyak sangat. Sebenarnya 95% yang benda yang kita fikir adalah pasal diri kita. Diri kita. Kan? Tapi dia kata, cuba walau seketika, sekejap, berhenti fikir pasal diri kita. Cuba kita fikir pasal good points orang lain. Maksudnya benda baik pada orang lain tu yang kita fikirkan. Cuba kita latih macam tu. Kita fikirkan benda yang baik, benda-benda yang bagus pasal orang lain, bukan diri kita. Cuba kita berhenti fikir pasal diri kita sekejap. So, kalau kita berhenti fikir pasal diri kita dan kita fikir pasal points yang bagus pada orang lain, kita tak payahlah sangat membodek orang secara murah-murahan, kata dia. Yang macam tipu gitu. Bila kita faham orang lain punya good points, point yang bagus-bagus kat orang lain. Bagus ayat ni. Yang bahagian ni kat ni macam nak sedih, but I have to focus dan okay, dia kata sebenarnya setiap hari kita ada nilai-nilai yang kita boleh bagi penghargaan. Setiap hari kita diberi peluang untuk menghargai orang. Tapi entah macam mana kita lupa nak memuji anak perempuan kita. Entah macam mana kita lupa nak puji anak lelaki kita. Kita lupa nak puji anak lelaki kita bila anak lelaki kita dapat result 88. Kita lupa nak puji. Kita tengok aje. Kak Nila tu. Kita lupa nak puji anak kita bila dia berjaya menyelam. Menyelam pun kita lupa nak puji. Kita lupa nak puji bila anak kita pandai buat kek. Oh my god, semalam anak saya pandai buat masak breakfast pagi. Saya tangkap gambar dan post kat Facebook, tapi saya tak puji pun dia. Oh my god. Sebenarnya tak ada apa yang membanggakan anak selain dari perhatian mak ayah dan kebanggaan mak ayah. Tak ada apa yang membanggakan anak selain dari perhatian ibu dan ayah dan kebanggaan ibu dan ayah. So, dia kata macam ni, belajar buat macam ni. Bila you pergi dekat restoran ke, dekat kelab ke, kalau makanan tu sedap, suruh minta waiter sampaikan salam pada chef dan cakap makanan yang diberi tu sedap sangat hari ni. Itu je you buat. Cuba kita buat. Apa yang you akan buat adalah you akan jadikan seorang waiter yang sangat penat, yang letih. Dia akan bagi you satu perhatian, dia akan bagi you senyuman, dia akan bagi you satu
kepuasan dia raut muka dia walaupun dia penat. You puji chef, tapi waiter tu yang akan rasa gembira hati dia dan rasa hilang rasa letih dia. Ini ayat dia Carnegie bagi tahu. Kak ni pernah buat macam ni masa Kak ni di Jakarta. Waktu tu ada practical training Kak ni, dia jadi assistant manager, dia upgrade Kak ni ke suite. Sebenarnya Kak ni pergi hotel biasa je. Hotel tu bukan hotel biasa, bilik yang biasa-biasa je Kak ni masuk. Apa nama? Crown Plaza di Jakarta. Lepas tu waktu Kak ni makan, Kak ni boleh rasa, Kak ni nampak ada hiasan coklat. Cantik-cantik hiasan art deco coklat. Kemudian Kak ni makan coklat dia dan dia punya pastry sangat sedap. Dan Kak ni pun cakap, Kak ni kata, who's the chef? Kak ni tanya. Dia kata, siapa yang buat ni? You outsource ke? Ada chef? Kak ni tahu mesti ada chef sebab ada art deco coklat. Pasu daripada coklat dia buat, hiasan coklat. Kak ni tahu ada chef di belakang dia. Dan dia buat dari hati, dengan hati. Jadi bila Kak ni kata apa tahu? Kak ni kata cakap dekat chef, pastry chef ni, dia punya coklat sangat sedap. Kak ni bagi tahu macam tu. Dan kemudian Kak ni keluar jalan-jalan, Kak ni pergi wedding fair dekat Jakarta. Balik, tahu ke apa Kak ni dapat? Dekat atas katil Kak ni, dekat suite Kak ni yang telah di-upgrade oleh assistant manager iaitu bekas praktikal Kak ni tu, atas katil Kak ni ada beberapa coklat ditulis complimentary from the chef. Bayangkan, dengan hanya puji-pujian kita dapat menyeronokkan hati orang dan orang tu dapat memberi lebih pada kita, benda-benda yang kita tak sangka dan kita tak minta. Hebat ni kan? So, dia kata give honest, sincere appreciation. Dia kata bagi penghargaan yang sangat jujur dan sangat ikhlas. Jadilah orang yang seronok dan suka memberi penghormatan dan mewah dengan puji-pujian, supaya orang akan hargai kata-kata kita dan orang akan jadikan kata-kata kita tu harta, dan mereka akan ulang sepanjang hayat mereka, sepanjang-panjang tahun hidup mereka, sehingga kita dah tidak ada dan kita sendiri dah lupa, tapi mereka tak lupa dan menjadi kata-kata semangat untuk diorang sepanjang hayat dia. Itulah prinsipal nombor 2, bagi penghargaan yang honest, yang jujur, bagi penghargaan yang sincere, yang ikhlas. Itulah hebatnya kalau nak berurusan dengan orang. So that's all for today. Sampai kita habiskan buku ni, kita buat live macam ni. Okay, bye. Peace.